يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berusaha mengurusi surau Wasiat EJK seterusnya sidang jemaah rahmati Allah SWT. InsyaAllah pada malam ini kita akan mendengar satu ceramah ataupun kuliah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita. Sebelum kita memulakan kuliah, sukalah saya untuk memberitahu ataupun menceritakan serba sedikit biodata penceramah kita pada malam ini. Beliau adalah Ustaz Ahmad Jailani bin Abdul Ghani, berasal dari Bukit Marah, Bacok, Kelantan, bekerja sebagai lawyer sivil dan syariah selama 12 tahun, mendapat pendidikan ijazah dan masters di UIA dan sekarang dalam peringkat akhir PhD di Durham University, sebut Durham University England, dalam subjek Islamic Finance. Jadi telah mempunyai isteri dan mendapat 4 orang cahaya mata. Jadi tajuk kita yang akan dibincangkan atau disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz adalah bertajuk Al-Maiketon ataupun Al-Malhamah Al-Kubra atau Perang Terbesar Sebelum Kiamat. Jadi ini adalah satu tajuk yang very interesting. Diharapkan kita semua dapat mengambil cakna ceramah yang akan disampaikan. Jadi pihak majlis dengan berbesar hati menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani bin Abdul Ghani untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Okey, diharapkan yang berada di sebelah sayap surau kalau boleh masuk ke dalam sebab kita ada slide. Kalau dapat tengok daripada sana, alhamdulillah. Dapat tengok daripada dalam lagi bagus. Kenapa kepala aku? Cukup ada kepala. Assalamualaikum. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري وهيئ له lapangkanlah dadaku ini, wayassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluar lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Terima kasih kepada Satu Kursi yang juga Imam pada malam ini yang dihormati dan dimuliakan dan selaku pengurusi surau Al-Hijrah Kota Kemuning, adik-adik dan kuasa surau, seterusnya saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Taala dan terima kasih kepada pihak yang kuasa dan tak lupa kepada senior saya Tuan Haji Fadli kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk bertemu dengan tuan-tuan sekalian.
ceramah ataupun kuliah maghrib kita pada malam ini ialah berkenaan dengan Armageddon, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai Armageddon. Armageddon ataupun Armageddon ataupun Al-Malhamah Al-Kubra, iaitu the greatest war, peperangan yang paling besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai min amaratis sa'ah, di antara tanda-tanda berlakunya as-sa'ah, berlakunya kiamat. Tanda-tanda ataupun amaratis sa'ah, dan memang saya rasa tak selesa. Terima kasih kepada saudara JP. Baik, saudara-saudara muslimin muslimat sekalian, amaratis sa'ah ataupun tanda-tanda kiamat dia ada dua. Okay? Ada dua. Yang pertamanya disebut sebagai amarat, sebagai alamatus sughra, iaitu tanda-tanda kecil, minor signs, tanda-tanda kecil. Yang kedua disebut sebagai major signs ataupun alamatul kubra, okay? Alamat yang besar, major signs. Baik. Tanda kecil iaitu apa yang disebut sebagai contohnya. Contoh, ibu melahirkan tuan. Ya, maknanya anak yang derhaka kepada ibunya. Ibu takut kepada anak. Anak yang memerintah ibu dia. Anak yang meninggikan suara kepada ibu dia. Menjadi ramainya manusia yang derhaka kepada ibu bapa. Maka itu di antara tanda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku benda-benda macam ni, termasuklah misalan dibina pencakar langit oleh orang-orang desa, oleh orang-orang kampung, itu juga disebut sebagai alamatus sughra, sebagai tanda-tanda kecil. Dan kita tengok hari ini benda-benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berleluasa. Ramai orang derhaka kepada ibu bapa, ramai kita tengok orang-orang yang dahulunya tidak berpendidikan, sekarang ini mereka lah yang membina pencakar langit dan sebagainya. Yang dikatakan major signs ataupun alamatul kubra, tanda-tanda besar, contohnya ialah apabila munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa Al-Masih. Okay. Selepas itu terbitnya matahari di sebelah barat. Itu disebut sebagai tanda-tanda besar kiamat. Itu menandakan bahawa kalau keluarnya matahari, munculnya matahari pada sebelah barat, maka pintu taubat telah pun tertutup. Tidak ada lagi taubat pada ketika itu. Dalam keadaan biasa, pintu taubat tertutup apabila roh berada pada halqum. Roh berada pada hampir keluarnya roh daripada jasad, maka pada ketika itu tertutupnya taubat, sebagaimana taubat Firaun yang ditenggelamkan oleh lautan. Dan disebut oleh Allah Ta'ala bagaimana kemudiannya Firaun berusaha untuk bertaubat kepada Allah, tetapi taubat itu adalah taubat yang tidak diterima. Di antara minor signs dan di antara major signs, antara dua tanda ini, antara alamatul sughra dengan alamatul kubra, dia ada satu zaman peralihan, satu tempoh peralihan. Peralihan itulah yang mana para ulama yang mengkaji berkenaan dengan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi dan apabila dikaitkan di antara alamatul sughra dengan alamatul kubra, maka itu disebut sebagai berlakunya peristiwa yang menunjukkan berlakunya perpindahan antara tanda kecil kiamat kepada tanda besar kiamat yang dinamakan sebagai Armageddon ataupun Armageddon, yang disebut dalam Bible, di dalam Taurat dan sebagainya, dan juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis, terutamanya dalam bab fitan, dalam bab fitnah, yang menunjukkan bahawa bila berlakunya al-malhamah, terutamanya al-malhamah al-kubra, maka
mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih well prepared, yang lebih bersedia untuk menghadapi apa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu berlakunya kiamat. Sebab kita tidak mahu menjadi golongan yang cuai, yang leka daripada tazkirah daripada Allah Ta'ala, yang leka daripada peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ada manusia, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faqti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, falamma nasuma zukiru bihi, apabila manusia dia lupa kepada tazkirah, kepada reminders, peringatan, ayat-ayat Al-Quran, revelation yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guna untuk mengajar manusia supaya kembali kepada Allah dan Rasul. Apa yang Allah Ta'ala kata? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah Ta'ala akan buka semua pintu kesenangan dan kemewahan. Orang tu bila dia derhaka pada mak ayah dia, Allah Ta'ala akan bagi lebih banyak kekayaan kepada dia. Semua pintu dibuka. Orang itu yang cuai, leka daripada menunaikan solat kepada Allah, diberikan kesihatan tubuh badan kepada dia. Manusia yang suka melanggar hukum Allah Ta'ala, yang asi, yang asa kepada Allah, yang derhaka kepada Allah, makin banyak perintah ditunjukkan kepada dia, makin banyaklah dia melanggar hukum Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bagi kedudukan kepada dia, pangkat kepada dia. Tuan-tuan, ayat ini mengajar kepada kita bagaimana Allah Ta'ala menguji para hamba dia. Abwaaba kulli syai', pintu segala sesuatu, pintu segala benda, pintu segala rezeki Tuhan akan bagi pada dia. Bila dia leka, dia ignore, dia alpa kepada ajaran-ajaran agama. Hatta idza farihu bima utu, maka dalam keadaan dia gembira, dia seronok, dia enjoy, dia berpoya-poya, berpeleseran, dia gembira sampai dia lupa kepada ajaran agama. Apa dia? Dalam keadaan dia lupa itu, akhadnahum baghtatan, maka dia dibinasakan secara tiba-tiba. Muslimin muslimat sekalian, kenapa Allah Ta'ala buat kita macam ni? Kenapa? Kenapa orang yang tidak menunaikan solat Allah Ta'ala bagi rezeki banyak kepada dia? Kenapa manusia yang tidak berpuasa, kenapa manusia yang memandang enteng kepada hukum agama-agama, kenapa manusia yang tidak berakhlak, tidak berpribadi, Tuhan bagi segala bentuk kemewahan kepada dia? Kenapa Tuhan tak bagi kemewahan kepada orang-orang yang soleh? Kenapa Tuhan tak bagi rezeki yang banyak kepada manusia yang akur, kepada tazkirah, kepada reminders daripada Allah? Muslimin muslimat sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau orang tu dia lawan mak ayah dia, adakah bumi akan telan dia? Adakah dia akan menjadi batu macam si tenggak? Tenggak atau tenggak, saya tak tahu sebut. Adakah dia akan jadi batu? Adakah orang yang tidak solat, bila dia tak solat, contohnya satu hari dia tak solat, tiba-tiba datang petir halilintar sambar dia mati terus, terbakar macam tu? Ya. Tuhan tak buat macam tu. Kenapa? Muslimin muslimat sekalian, kerana kalau semua orang yang melanggar hukum Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi cash dekat dia, bagi balasan serta-merta kepada dia, maka atas muka bumi ni tidak ada orang jahat. Betul tak? Orang yang tengking mak dia, mak dan mak,
makin banyak kereta mewah yang dia pakai, makin banyak hartanah di Australia, di England dia beli, makin dia ego, dia takabur, dia tidak hormat, tidak ada adab kepada ibu dia. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan aku memperelokkan aku, Tuhan aku memperadabkan aku dengan seelok-elok peradaban, akhlak pribadi. Muslimin muslimat sekalian, itu di antara perkara yang kita perlu ingat. Jadi kita tak mahu akhirnya kita jadi macam orang yang Allah Ta'ala nyatakan tadi, akhadnahu baghtatan, dalam keadaan kita tak sedia, masa itu kita mati, tak mahu. Sebab itu kita akan belajar, kita akan bicarakan tajuk ini supaya kita mempunyai knowledge yang cukup, supaya bila kita menghadap Allah Ta'ala nanti, kita akan menghadap sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang saleh. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, saya tak sempat nak hurai semua, tetapi saya percaya tuan-tuan di kalangan orang yang terpelajar, tuan-tuan boleh search, boleh google dalam internet, boleh tengok bagaimana perbincangan tentang Armageddon ini dalam Bible, dalam kepercayaan orang-orang Yahudi, dalam Taurat, dalam Old Testament, dalam New Testament, dan tuan-tuan boleh compare dengan istilah Al-Malhamah Al-Kubra, dengan peperangan paling besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tuan-tuan mesti tahu bahawa istilah Armageddon ataupun Armageddon ini dengan istilah Al-Malhamah Al-Kubra sebenarnya merujuk kepada satu peristiwa yang sama. Maknanya tajuk yang kita nak bincang malam ni ialah tajuk yang disepakati oleh kesemua tiga agama terbesar dunia. Disebut oleh dalam ajaran Yahudi, dalam ajaran Kristian, dan juga dalam agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis Mu'adz bin Jabal sebagaimana yang dirakamkan oleh Imam Abu Daud dan juga At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai sebagai hasan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dinyatakan bahawa pemakmuran Baitul Maqdis merupakan kehancuran Yathrib ini Madinah. Ya. Makmurnya Baitul Maqdis ataupun Palestin merupakan kehancuran bagi Madinah. Kehancuran Madinah ataupun Yathrib akan menyebabkan Al-Malhamah, dan Al-Malhamah merupakan pembebasan Konstantinopel. Pembebasan Konstantinopel merupakan tanda kemunculan Dajjal. Muslimin muslimat sekalian, Dajjal kita sebut sebagai Al-Masihud Dajjal. Sebab apa kita sebut Al-Masihud Dajjal? Nabi Isa kita sebut Isa Al-Masih. Dua-dua tu ada Al-Masih. Jesus Christ, Jesus, Nabi Isa itu Al-Masih. Al-Masih dia dekat belakang. Tapi Dajjal, Al-Masihud Dajjal, Al-Masih dia kat depan. Tuan-tuan tahu pasal apa? Al-Masih ni apa dia? Dalam bahasa orang putih dia panggil Messiah, the Savior, penyelamat. Al-Masih ialah penyelamat. Tapi kenapa Dajjal, Al-Masih dia dekat depan, Nabi Isa, Al-Masih dia dekat belakang? Sebab apa? Al-Masih bagi Nabi Isa, tuan-tuan sekalian, menceritakan sifat Nabi Isa itu sebagai penyelamat. Dia akan datang pada penghujung zaman sebelum berlakunya kiamat untuk memerangi Dajjal. Maka Nabi Isa itu adalah the Savior, dia adalah penyelamat, dia adalah Al-Masih. Tapi bagaimana dengan Dajjal? Kenapa Al-Masih dia dekat depan? Al-Masihud Dajjal, sebagaimana doa yang kita baca tadi kan, bila kita baca tahiyat akhir, habis baca tahiyat akhir sebelum bagi salam, dalam Sahih Bukhari diajarkan kepada kita bagaimana antara doa yang maksud, yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat digalakkan untuk
kita baca sebelum kita bagi salam. Habis tahiyat sebelum bagi salam. Apa dia? Kita minta apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Satu kan, kita lindung daripada azab neraka jahannam. Nombor dua apa dia? Wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Dua dah kita minta kan? Kita jauh daripada dua benda ni. Nombor tiga apa dia? Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah mahya kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah ni tuan-tuan sekalian, kena beza antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Fitnah bahasa Melayu, orang kita bila kita sebut fitnah maknanya cerita bohong. Itu fitnah, orang kita faham. Tapi fitnah yang disebut dalam Quran, yang disebut dalam hadis Nabi, dia merujuk kepada ujian, dia merujuk kepada kerosakan, dia merujuk kepada kefasadan. Itu kemusnahan, tribulasi, mihnah. Itu fitnah bila disebut dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi. Jadi kita minta dilindungi daripada fitnatul mahya wal mamat, ya, fitnah ujian kehidupan dunia dan ujian kehidupan akhirat. Nombor 4 kita minta apa dia? Wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita minta Allah daripada Allah supaya Allah Ta'ala melindungi kita daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Apa dia Al-Masihud Dajjal? Al-Masih yang kita sebut tadi ialah maknanya the savior, dia ialah penyelamat. Ad-Dajjal makna dia apa? Penipu, pembohong, pendusta. Maknanya Al-Masihud Dajjal maknanya dia adalah penyelamat yang bohong, penyelamat yang dusta. Dia akan tipu kita, dia akan menyesatkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu kita sebagai orang Islam, kita kena faham tajuk ni dengan kefahaman yang benar. Dengan kefahaman yang benar. Muslimin muslimat sekalian, hadis ini ada di antara banyak-banyak hadis dalam kitab-kitab apa ni, Sunan Sittah, antaranya dalam bab fitan. Kita boleh tengok banyak hadis-hadis yang menceritakan, antaranya hadis ini yang menceritakan tentang al-malhamah. Para muhaddisun bila dia membicarakan tentang al-malhamah, dia kata al-malhamah ni dia bukannya satu peperangan, tetapi al-malhamah merupakan siri peperangan. Banyak berlaku peperangan, maka kerana itu dia disebut sebagai al-malhamah al-kubra. Al-malahim, dia banyak berlaku peperangan, dia bukan satu peperangan. Baik. Nanti kita ulas tentang konten hadis ini, muslimin muslimat sekalian. Kemudian dalam hadis Abu Darda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disebut dalam Sahih Jami' Shaghir, hadis nomor 2116, dinyatakan Badar di mana umat Islam akan berkumpul pada hari al-malhamah, adalah di tanah al-Ghudah, tempat yang ada sungai dan pohon, dikelilingi pergunungan, di sebuah kota yang bernama Damsyik, dan bandar yang terbaik Asyam, yang Syria. Tuan-tuan dah tahu dah apa dia al-malhamah al-kubra? Tempat dia salah satunya di Damsyik dan Megiddo di tanah Palestin. Ini ada di antara tempat yang akan berlaku al-malhamah al-kubra, antaranya Syria, Palestin. Baik, di manakah Syam? Yang bila disebut Syam, bila hadis Nabi menyebut tentang Syam, dia merujuk kepada 4 negara ni. Syam zaman dulu merujuk kepada 4 negara ni, sebab selepas berlaku penjajahan, tanah Syam dibahagi-bahagikan oleh kuasa penjajah. Dia menjadi sekarang ni Syria, Palestin, Lebanon dan Jordan. Baik. Yang dikatakan al-Majidun dalam bahasa Ibrani, Hebrew, al itu merujuk kepada makna gunung ataupun bukit. Megiddo adalah Megiddo, ia nama satu lembah di Palestin sekarang ni. Kalau tuan-tuan tengok map nanti kita akan nampak Megiddo ni dia berada hampir dengan sempadan Palestin sekarang ni.
dengan terbit barat. Boleh tengok nanti. Itu adalah medan pertempuran yang dikatakan Al-Malhamah Al-Kubra ataupun Al-Majidun. Dia bermula daripada dataran Majidun di sebelah utara sampai selatan itu satu tempat nama Idum di selatan. Jarak utara ke selatan itu 200 batu, dan daripada Laut Putih di sebelah barat sampai ke Bukit Muhab di sebelah timur 100 batu. Itu antara kajian para fuqaha untuk diketahui di manakah tempat exactly berlakunya Al-Malhamah Al-Kubra. Maknanya general idea yang kita ada, dia akan berlaku di Palestin dan juga sekitar Syria dan Damsyik dan beberapa tempat lain. Baik, muslimin muslimat sekalian, dalam hadis-hadis Nabi, dia menceritakan tentang bagaimana akhir zaman Al-Malhamah Al-Kubra berlaku di Palestin, Damsyik, dan tentera yang terbaik dari Madinah. Bila kita bercakap tentang Palestin, bila kita bercakap tentang Dajjal, kita tak boleh tidak mengelak daripada bercakap tentang Zionis. Sebab Palestin sekarang berada di dalam tangan Zionis ataupun Yahudi, pelampau Yahudi. Muslimin muslimat sekalian, bagaimanakah orang Islam pada hari ini berhadapan dengan satu pihak yang Nabi SAW sebut Al-Malhamah Al-Kubra ialah satu pertempuran di antara tentera muslimin menentang tentera Ar-Rum. Tentera Ar-Rum, bagaimanakah kita mendefinisikan sebagai tentera Ar-Rum? Adakah Rom yang ada di Itali sekarang ini, ataupun Ar-Rum merujuk kepada satu kuasa Kristian di sebelah barat yang menyimpang daripada ajaran agamanya? Itu di antara beberapa persoalan yang kita akan jawab pada malam ini. Muslimin muslimat sekalian, kita melihat bagaimana peranan Taurat di sisi tentera Zionis ataupun IDF, Israel Defense Force, IDF. Kerana sebahagian daripada orang Islam mengatakan bahawa pertempuran antara orang Islam hari ini dengan tentera Zionis di Israel tidak ada kaitan dengan agama. Maka saya tunjuk kepada tuan-tuan sekalian bahawa sebenarnya tentera Zionis yang kita anggap sebagai pelampau Yahudi yang mengingkari ajaran Taurat, sebenarnya dia mereka mengikat diri mereka dengan Old Testament, dengan Taurat. Bila saya menyebut tentang Taurat, saya merujuk kepada Taurat yang telah diubah suai oleh pendeta-pendeta Yahudi. Sekarang kita tidak ada Taurat. Yang Taurat yang kita sebut pada malam ini, Taurat yang telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Baik, ini muslimin muslimat sekalian. Kita tengok kereta kebal dan kita tengok tentera Israel. Tentera Israel hari ini, tuan-tuan sekalian, berada di bawah pengaruh Zionis. Tetapi cuba tuan-tuan tengok pakaian dia ada kain serban, kain serban kala putih. Tentera kita boleh bawa kain serban bagi medan perang? Tentera kita janggut pun tak boleh, janggut pun tak boleh, kan? Tapi nak tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana tentera Yahudi jangan fikir masalah janggut, kain serban pun dia pakai. Dia baca apa? Di tangan dia, kalau tuan-tuan tengok, dia baca apa di pada tangan dia? Taurat. Dia membaca Taurat. Soalannya, berapa ramai tentera kita yang bawa Quran pergi ke medan perang? Di kepala dia, tuan-tuan tengok, di kepala dia ada benda hitam pada kepala dia. Ada benda 4 segi pada kepala dia, dia strip, dia pakai tali, dia ikat sampai ke lengan. Tuan-tuan sekalian, nanti kita tengok. Baik. Kalau tuan-tuan tengok yang dia pakai serban, yang paling dekat kan, tuan-tuan tengok pada dahi dia, nampak dahi tu ada 4 segi hitam kan, macam kotak kecil. Kotak kecil pada dahi dia, dan tangan dia tu macam ada tali hitam. Dia ikat pada dahi dia sampai ke lengan, dia ikat. Dia pakai tefillin, tuan-tuan sekalian. Dia memakai tefillin, dia ikat pada diri dia, dan dia pakai kain serban kala putih, dan dia membaca kitab Taurat, dan dia menangis
menangis sebelum dia pergi ke medan perang. Ini adalah orang Yahudi yang mana budaya yang diamalkan oleh tentera-tentera Yahudi inilah yang orang Islam akan hadapi sebelum berlakunya kiamat yang Nabi sebut sebagai al-malhamah al-kubra, peperangan paling besar dalam sejarah manusia. Muslimin muslimat sekalian, ini bentuk tifli. Kan? Dia ada kotak kecil dan dia ada tali untuk diikat pada kepala dia dan bersambung kepada bahagian lengan. Apa dia? Tifli ini, apa fungsi dia, peranan dia kepada tentera-tentera Zionis? Muslimin muslimat sekalian kata, observant Jews wear tifli during morning prayer services starting at the age of 13. Dia pakai ni masa sembahyang subuh. Kita subuh bangun tak? Tanya tu imam, berapa ramai orang sembahyang subuh dekat surau kita? Padahal dekat rumah tu sembahyang ke tak? Yang tu tuan-tuan jawab sendiri, saya tak tahu. Kan? Tentera dia, tuan-tuan sekalian, bukan sahaja tentera dia, tetapi penganut agama Yahudi yang patuh dia memakai tifli ini, muslimin muslimat sekalian, pada sembahyang fajar dia. Dia akan sembahyang pakai waktu sembahyang fajar dia bermula pada usia 13 tahun. Dalam Taurat dia kata God commands Jews to wear tifli as a reminder of their covenant with Him, a reminder that they are obligated to dedicate themselves to God in whatever they do, feel and think. Itu sebagai tazkirah yang saya cerita pada mukaddimah tadi. Tazkirah bahawa aku ada perjanjian dengan Tuhan dan Tuhan telah menjanjikan kepada aku dengan beberapa perjanjian. Maka aku sebagai hamba yang taat ingat kepada janji daripada Tuhan, yakin kepada janji daripada Tuhan. Kita orang Islam, kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ana 'inda zanni 'abdi bi, aku ni bersama-sama sangkaan hamba-Ku kepada aku. Kita orang Islam, kita mesti baik sangka kepada Allah Taala. Barulah kita akan menjadi umat yang berjaya. Bila kita yakin kepada Allah, maka hidup kita akan selamat. Yang menjadi masalahnya kerana kita tidak yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Taala. Masa berlakunya, contohnya apa dia tuan-tuan sekalian, rompakan di Ambeng, rompakan di Ambeng. Dalam negara kita ni tuan-tuan, macam-macam benda yang berlaku. Macam-macam benda yang berlaku. Rompakan sangat-sangat sadis tuan-tuan sekalian. Sampai ada perut terburai, kena tembok di bahagian muka, kena kelar di leher, orang umpan mayat di sungai dan sebagainya. Dalam Quran, Allah Ta'ala mengajar kepada kita bahawa orang yang melakukan hirabah, yang melakukan rompakan, yang melakukan samun dan sebagainya, dia hendaklah ayyuqattalu, hendaklah dibunuh, au yusallabu, ataupun disolid dia pada kayu solid, au tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf, ataupun dipotong tangan dan kaki dia secara bersilang. Itu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada manusia. Bunuh dia ataupun solidkan dia. Tuan-tuan sekalian, orang kita dia ingat salib ni Kristian. Ya, salib ni Kristian kalau salib yang disembah, letak tempat tinggi sembah, itu salib dalam ajaran Kristian. Dalam Islam, salib tidak haram, malah salib menjadi tools, menjadi alat kepada pelaksanaan hukuman. Cara kita execute sesuatu punishment antaranya menggunakan kain salib. Perompak tu, pagat tu, kalau betul dia buat benda tu, bicarakan dia, adili dia, cukup bukti. Kalau dia benar-benar bersalah merompak 450,000 duit Ambeng, lepas dia bunuh kaki tangan perempuan Ambeng itu, maka hendaklah dia yang pertamanya apa dia? Tuqatta'a aydihim, hendaklah dia dipotong tangan dia, lepas tu kaki dia min khilaf, secara bersilang. Mana tangan belah kanan, kaki belah kiri. Potong tangan dan kaki secara bersilang. Lepas tu yusallabu, disalibkan dia, gantung pada kayu salib. Tunjuk kepada orang ramai. Lepas tu panggan yang dia guna, yang penjenayah guna tu, hendaklah diberikan kepada suami si mati
mangsa tersebut. Dan hendaklah dipamerkan, ditunjukkan kepada khalayak ramai. Muslimin muslimat sekalian, kenapa Islam yang diturunkan oleh Allah Ta'ala mengajar kepada kita cara yang sebegini? Orang kata, Ustaz, kejam Ustaz, dahsyat, ngeri. Tuan-tuan sekalian, itu adalah the best punishment. Satu bentuk punishment yang disebut sebagai nakalan minallah, preventive punishment, hukuman yang bersifat mencegah. Orang tengok dahsyat, orang tengok takut, mengerikan, maka sesiapa yang terlintas dalam hati dia untuk merompak dan membunuh dengan cara yang kejam itu, maka pasti sekali ada jaminan daripada Allah, nakalan minallah, jaminan pencegahan daripada Allah Ta'ala. Manusia tak akan berani untuk melakukan jenayah yang seperti itu. Itu cara dia. Tapi kita muslimin muslimat sekalian, kerana kita ambil undang-undang dari India, penal code daripada India, dan bentuk hukuman daripada India, kerana penjajah kita adalah British buat undang-undang kepada India. Bila kita nak merdeka tahun 57, dia ambil kanun keseksaan, penal code India, dia bagi kepada kita di tanah Melayu ini. Sebab itu undang-undang Malaysia, khususnya kanun keseksaan, tuan-tuan sekalian, dia perimeteria. Siapa yang belajar undang-undang dia tahu, dia perimeteria. Perimeteria maknanya nombor seksyen itu sama. Kalau seksyen 302 kanun keseksaan dalam Malaysia, membunuh, kan, kesalahan membunuh dengan sengaja, tuan-tuan pergi ke India, tengok penal code dia, kanun keseksaan dia pun sama, seksyen 302 sama. Itu maksud perimeteria. Muslimin muslimat sekalian, itulah keadaan yang kita ada pada hari ini. Ini contoh muslimin muslimat sekalian, bagaimana tentera Yahudi ini, yang mana akan menjadi salah satu golongan yang orang Islam akan lawan dia pada Al-Malhamah Al-Kubra, peperangan terbesar sebelum kiamat. Tuan-tuan sekalian, dia percaya kepada reminder daripada Tuhan yang menyatakan adanya perjanjian di antara Bani Israel dengan Tuhan. Dia kata dalam Exodus, kalau kita tengok dalam Old Testament, Bible ni kan dua part, kan, dua bahagian. Satu New Testament, nombor duanya dia ada Old Testament. Kristian, tuan-tuan sekalian, Kristian hari ni makan babi lah. Makan babi kan? Kristian hari ni makan babi. Sebab apa Kristian makan babi? Sebab apa? Sedangkan babi dilarang untuk dimakan dalam Old Testament yang ada dalam Bible. Bible yang dibaca oleh orang Kristian dalam Old Testament dinyatakan dengan jelas, daging babi ialah benda yang jelek yang dilarang kepada orang Kristian untuk memakan. Tapi kenapa orang Kristian makan? Sebab alasan orang Kristian, dia kata kerana dia termasuk dalam Old Testament. Old Testament itu orang Yahudi, bukan untuk orang Kristian. Kita tanya dia, ada tak prinsip nasakh mansukh dalam ajaran Kristian? Dia kata tak ada. Kalau tidak ada, macam mana pula dia pandai-pandai kata itu hanya untuk orang Yahudi, sedangkan Old Testament mereka baca dan mereka percaya kepada Old Testament. Itu menunjukkan kepada kita, Kristian yang ada pada hari ini ialah Kristian yang deviate daripada ajaran Kristian yang sebenar. Sebab itu kita kata Ar-Ruh yang disebut oleh Nabi SAW dan yang disyarahkan oleh para muhaddisun menyatakan bahawa Ar-Ruh, tentera Ar-Ruh, tentera Rom yang bakal diperangi oleh tentera muslimin pada masa Al-Malhamah Al-Kubra ialah tentera Ar-Ruh yang merupakan tentera Kristian yang menyeleweng daripada agama. Selama dia menyeleweng, antaranya ialah dalam Bible dinyatakan, if you are slapped on your right cheeks, then offer your left cheeks. Kalau kamu ditempeling pada pipi belah kanan, bagi belah pipi belah kiri. Pasal apa? Sebab dalam ajaran Kristian dia larang kita bertindak balas. Tapi Kristian pada hari ini, dia antara golongan yang banyak menimbulkan keganasan. Terorisme banyaknya datang daripada golongan Kristian. Baik, dalam Exodus, saudara sekalian, dalam Exodus Old Testament dinyatakan bahawa, and it shall be when the Lord shall bring you into the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites
and the Hivites and the Jebusites, which he swore unto your fathers to give you, a land flowing with milk and honey, that you shall keep this service in this month. 7 days you shall eat unleavened bread. Ini Exodus. Exodus ni apa dia? Tuan-tuan orang syahadat tak tahu Exodus. Tanya orang Penang, satu Penang, tanya orang Penang, dia bela Exodus. Orang syahadat, Exodus apa dia? Exit lah, dia dikeluarkan, dia dihalau, dihambat keluar daripada bumi Mesir. Cerita dia zaman Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Musa dia adalah Nabi kepada Bani Israel ni, moyang pada Yahudi yang ada sekarang. Dia lawan dengan Firaun. Itu yang 10 Muharram baru ni. 10 Muharram baru ni kita puasa sunat bersama dengan puasa Tasu'a, puasa Al-Yawmut Tasi'. Dalam bulan Muharram 9 dan 10 tu sunat kita puasa. Cuma orang-orang Melayu saya rasa kota Kemuning dah kot. Orang Melayu hak lama-lama hujung kampung hulu-hulu tu dia sibuk dengan bubur Ashura. Tu cerita lama lah. Orang educated, orang macam tuan-tuan ni rasa tak buat dah benda lagu tu kot. Bubur Ashura tak salah, kita nak makan bubur Ashura, tapi yang pentingnya ialah puasa pada hari Ashura. Bubur nak buat elok, bagi ke ustaz sikit sampai makan. Tak jadi masalah. Tapi yang pentingnya puasa tu. Sebab apa puasa tu tuan-tuan? Kerana puasa itu sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat ditekankan, hampir kepada wajib. Dulunya dia adalah wajib sebelum disyariatkan puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan, puasa hari Ashura termasuk puasa wajib kepada umat Islam. Baik. Jadi mengenangkan kemenangan Musa dan kekalahan Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan, maka 10 hari bulan Muharram kita berpuasa sunat. Baik. Dalam perjanjian antara Yahudi ni, Exodus, dalam chapter Exodus, dalam surah Exodus, Old Testament, tuan-tuan sekalian, orang Yahudi percaya dan pegang benda ni, bahawa Tuhan akan memberikan kepada mereka tanah Canaanite, Kanaan, Hittite, Amorite dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, yang mana Tuhan bersumpah untuk dia bagi kepada bapa-bapa kamu dahulu satu tanah yang mewah dengan susu dan juga madu. Nak bagi simbol kepada tanah yang subur, tanah yang prosper, yang makmur. Satu negeri yang prosper, yang makmur, yang mana untuk mencapai cita-cita ni orang-orang Yahudi disuruh, diperintahkan supaya 7 hari mereka adalah makan roti yang tidak dibubur is. Roti yang tidak dibubur bahan penaik, unleavened bread. Sedap roti yang tak ada yeast? Yang tak, tuan-tuan pernah makan roti yang tak bubur yeast? Pernah? Takkan kota Kemuning pernah makan. Takkan orang kota Kemuning pernah makan. Pernah makan roti yang keras, yang tak dibubur bahan penaik. Ini bentuk dia. Capati pernah makan kan? Capati roti canai pernah makan. Ini roti yang keras, dia tak ada rasa apa. Bila orang Yahudi makan itu, tuan-tuan sekalian, dia makan ni dalam satu masa yang dia panggil sebagai Passover. Sambutan Passover setiap tahun dia akan sambut, dia akan makan roti ni. Roti ni, muslimin muslimat sekalian, dia akan makan sebagai cara mengingati peringatan perjanjian mereka dengan Tuhan. Masa Passover 7 hari dia akan makan roti ni. Malam pertama dia akan duduk pada meja. Makan malam yang lauk yang sedap-sedap, apa dia? KFC-nya, ayam gorengnya, keknya, apa ni, buah-buahan, nasi Arab, nasi mandi, semua tu tak ada. Yang tuan duduk enjoy, duduk suka sangat makan tu tak ada, itu tak ada. Yang katanya roti ni je. Anak-anak akan tanya kepada ketua keluarga, ayah ataupun datuk, ayah dekat mana? Ayam goreng saya dekat mana? Ais kacang saya dekat mana? Benda yang saya suka, yang favourite saya mana? Kenapa kita makan sekeping roti yang keras, yang tidak sedap ni?
maka ayat dia akan menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Bani Israel yang beriman kepada Musa alaihissalam, kepada Moses, yang menentang Firaun, dan akibat yang berlaku kepada golongan beriman yang menentang Firaun dihambat keluar oleh Firaun. Apa yang akan berlaku? Kamu tidak ada makanan yang lazat, kamu menjadi pelarian, negara yang kamu miliki dikuasai oleh orang lain. Maka akibatnya ialah ini dia, kamu rasa sendiri apa yang akan berlaku kepada kamu jikalau wilayah kamu dikuasai oleh orang lain. Muslimin muslimat sekalian, ini antara bentuk tarbiyah golongan Yahudi dalam menyediakan generasi dia untuk berhadapan dengan masa hadapan. Kita hari ini tuan-tuan, kita terlalu memanjakan anak-anak kita dengan kemewahan. Anak-anak apa? Keluar Samsung S4, dapat Samsung S4. Nak apa? iPhone 5, keluar bagi iPhone 5. Nak iPhone 5, nak iPhone 5. Keluar S4, nak S4. Mak dia kata, ayahlah, anak buat apa sekolah dah cukup pakai Nokia biasa sudahlah, setakat telefon mak aja, telefon mama aja. Tak boleh lah mak satu kelas semua S4, semua iPhone 5. Bagilah mak ni benda anak-anak. Semua yang benda yang anak nak semua bagi. Anak nak motosikal, nak tengok macam Tok Imam kita apa naik motosikal, bagi juga. Anak kita Tok Imam pakai motosikal, saya nak motosikal juga. Sunnah Tok Imam. Belilah motosikal, nak tengok Tok Imam. Padahal kalau nak tengok Tok Imam, dia nak merampik dengan kawan-kawannya. Mak pun bagilah, mak pening kepala. Tuan-tuan sekalian, pernahkah kita mengajar anak-anak bagaimana derita hidup? Pernahkah kita memberi tazkirah kepada anak-anak sebagaimana generasi Yahudi sekarang ini yang menyambut Passover, yang memberikan unleavened bread kepada generasi dia supaya terpahat dalam ingatan mereka tentang kekejaman yang dilakukan ke atas generasi mereka dahulu kala? Pernahkah kita mengajar bagaimana anak-anak merasai sendiri keperitan hidup? Pernahkah tuan-tuan masa naik kereta? Kereta tuan-tuan saya percaya tak ada pun nak naik Proton malam ni. Paling lekek saya rasa Audi ke Volvo, Mercedes. Kalau dekat Penang tempat saya pergi kuliah tu, ada Mercedes pipe exhaust ikat dengan tali rapia. Mercedes buruk. Saya rasa Mercedes tuan-tuan semua mesti baru-baru. Masa tu bawa kereta mewah, bawa anak dekat belakang. Pernah tak bila kita tengok satu orang susah, kita tunjuk kat dia? Ini dia contoh benda yang akan berlaku pada kamu kalau kamu tak mengaji sungguh-sungguh, kalau kamu meninggalkan ajaran agama, kalau kamu tak ikut perintah Tuhan. Pernah tak tuan-tuan lagu rumah yang rusak, rumah yang buruk, tunjuk dekat dia sendiri untuk dia rasak dia sendiri. Lepas kita tunjuk benda yang sekeliling, kita tengok orang yang contoh akhlak, orang yang dia tidur tepi jalan, kamu nak jadi macam ni. Pernah kita tunjuk benda-benda macam tu yang ada di sekeliling kita. Lepas kita tunjuk dekat dia benda yang ada di sekeliling, pernah tak kita ajar pada anak kita rasa susah? Biar dia rasa sendiri susah tu macam mana. Macam orang Yahudi, bagi makan tak sedap. Contohnya bagi makan nasi saja, lauk tak ada 7 hari. Mak pasal apa? Mak mengamuk ni, kan? Pasal apa mama mengamuk ni? Pasal bunga mana yang saya pecah hari ni? Contohnya mama saya pasal bunga beli dekat Kuala Kangsar, tiba-tiba pecah. Mengamuk. Dah, bukan begitu. Aku nak ajar engkau tentang apa yang akan berlaku pada kamu kalau kamu tidak ada pendidikan, kalau kamu tidak ada ilmu, kalau kuasa politik ada pada tangan orang lain, kalau kamu dimurkai, diberikan bencana oleh Allah Ta'ala. Inilah yang akan berlaku kepada kamu. Kamu tidak ada wang, kamu tidak ada kuasa, kamu tidak ada pengaruh kerana kamu dihina oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah tak kita buat benda macam itu? Itu soalan yang kita nak kena tanya diri masing-masing. Jangan lupa bagi kemewahan yang melimpah ruah sampai anak menjadi anak yang tidak kuat jiwa dia. Saya di UK tuan-tuan 4 tahun. Kalau tepatnya 3 tahun 9 bulan buat vacation di dalam dunia sekalian. Saya tengok orang yang datang daripada keluarga yang susah, dia boleh berdikari. Tapi siapa yang datang daripada keluarga berada, banyak masalah.
Sikit-sikit telefon kat rumah, telefon kat ayah, semua main lagi. Ada orang banding tak tahan duduk kat UK. Macam-macam. Macam tu, ujian macam tu pun dah tak tahan. Bukan ujian teruk. Bukan teruk lagi. Ujian sikit je dah tak tahan. Sebab itu orang yang biasa dengan nikmat, yang biasa dengan tribulasi, yang biasa dengan ujian hidup, jiwa dia kental, jiwa dia kuat, kerana dia telah diterbiah sebegitu. Baik. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribadil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Surah Al-Anfal ayat 60. Saya tak tahu sekali tuan-tuan, saya boleh ceramah sampai pukul berapa, tak tahu. Tuan-tuan jangan main saya ceramah dulu tata negara 3 jam. Yang kita tak balik malam ini. Dalam sejarah miskin boleh ikut, sejarah miskin. Tidak sejarah. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kami sediakan, dan dari pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh-musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dizalim, tidak akan dianiaya. Tuhan Allah Ta'ala suruh kita mempersiap, sediakan senjata. Al-Malhamah Al-Kubra, perang paling besar. Bila perang paling besar, tuan-tuan mesti bersedia. Bukan bersedia sahaja dari sudut akidah, bukan sahaja dari sudut semangat, jiwa raga, bukan sahaja sedia berkorban pada jalan Allah, tetapi tuan-tuan mesti bersedia dari sudut kelengkapan senjata, dari segi kekuatan ekonomi, dari segi kekuatan politik. Sebab apa? Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata tugas senjata yang lengkap yang kita ada, tugasnya, fungsinya ialah untuk menggerunkan musuh, menggerunkan musuh kamu, menggerunkan musuh Allah, dan menggerunkan musuh yang kamu tak tahu. Itu tugas, itu fungsi adanya senjata yang lengkap. Amerika, cuba tonton dengan Amerika. Apa guna? Dia ada staff, dia ada pesawat yang tak boleh dikesan oleh radar, tapi dia tunjuk dekat orang ramai. Dia pamerkan, dia buat airshow, rakam, tunjuk kepada seluruh dunia segala jenis senjata yang dia ada. Kalau kita fikir secara logik, patutnya senjata yang kamu ada, kamu sembunyikan, jadikan dia rahsia, jangan tunjukkan musuh. Nanti musuh tahu, nanti musuh tiru, musuh kopi, ikut. Sebab apa tuan? Perang psikologi untuk menggerunkan musuh. Ini dia kehebatan senjata yang kami ada, menggerunkan musuh supaya negara-negara kecil macam kita ni tuan-tuan, sekali kena gertak di Amerika dah terkencing. Tuan-tuan tahu AMLA, Anti-Money Laundering Act. Tuan-tuan juga kita tahu AMLA, Anti-Money Laundering Act. Kenapa bank negara memperkenalkan AMLA, Anti-Money Laundering Act, dalam keadaan bank negara belum bersedia? Dalam keadaan bank negara belum bersedia. Tapi kenapa negara kita melaksanakan AMLA, Anti-Money Laundering Act, dalam keadaan kita belum bersedia? Jawapannya kerana tekanan daripada Amerika. Kerana dalam rantau belah sini tuan-tuan sekalian, ada beberapa gerakan Islam, gerakan pembebasan, pemisah di selatan Filipina, di selatan Thailand, dan yang seumpama dengannya di Indonesia dan lain-lain, yang dapat pengaruh daripada Afghanistan, daripada Pakistan, negara-negara Arab. Maka Amerika bimbang kepada pengaruh gerakan ini. Antara cara untuk menghalang pengaliran wang bantuan kepada gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan pemisah ini, antara cara yang berkesannya ialah dengan memberi tekanan kepada negara-negara kecil seperti Amerika untuk melaksanakan Anti-Money Laundering Act, Akta Pencegahan, Akta Pengubahan Wang Haram, untuk mencegah wang haram.
pengubahan wang haram. Dia ubah macam mana? Dia ubah macam mana? Wang tu kalau kita baca secara literal, wang tu haram, tapi nak halalkan dia, kita melalui satu proses transaksi. Masuk akaun orang tu, wang dia akan jadi wang yang dapat melepaskan diri dia daripada kesan undang-undang. Macam itulah lebih kurang. Tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, amlah tujuan utamanya ialah untuk meningkat kemasukan wang bantuan kepada gerakan Islam. Sebab tu hari ini tuan-tuan nak bagi bantuan kepada Hamas susah. Kerana adanya akta-akta seperti amla di negara-negara lain. Bukan sahaja di Malaysia, tapi juga di negara-negara lain, menyebabkan bantuan yang tuan-tuan nak bagi itu sangat-sangat payah. Walaupun tidaklah disekat 100%, tapi walaupun kita berusaha untuk menyampaikannya boleh, tapi dia agak sukar kerana adanya benda-benda macam ini. Baik. Ini ialah perintah daripada Allah Ta'ala ayat ini. Soalan sekarang tuan-tuan sekalian, berapa banyak negara Islam yang sekarang ini menyediakan senjata yang canggih? Arab Saudi, antara negara yang kaya di dunia, adakah dia mempunyai senjata yang canggih? Dia beli daripada Amerika. Malaysia tak payah cerita tuan-tuan sekalian. Kuwait tak payah cerita. Masalah ayat Quran arahan kepada orang Islam. Tapi orang Islam buat tak benda ni? Orang Islam tak buat. Kita tengok Yahudi tuan-tuan sekalian. Dia ada corner shops. Walaupun dia masih lagi ada beberapa kelemahan, tapi ini contoh bagaimana Yahudi dia berusaha mencipta senjata-senjata yang canggih untuk menembak musuh di balik bangunan, tanpa perlu dia menunjukkan kepala dia, diri dia. Kita tengok dalam YouTube macam mana pejuang-pejuang Syria untuk jenguk kepala, kena dekat lain, kan? Sniper, tunggu je, kita jenguk kepala, nampak lain, tembak mati terus. Kita berjuang untuk agama, janganlah memberi alasan Tuhan akan turunkan malaikat. Jangan bagi alasan itu. Tuhan akan turunkan malaikat. Jawapan dia ialah kena ikut perintah Allah Ta'ala, sediakan senjata yang canggih. Kita hendaklah mempunyai kemampuan untuk memiliki senjata yang canggih, kerana itu perintah daripada Tuhan untuk menggerunkan musuh. F-15 Eagle, Fighting Falcon dan sebagainya, Apache, Cobra, ini semua senjata yang digunakan, UAV yang digunakan oleh Israel untuk membunuh pejuang-pejuang Islam. Kita tahu bagaimana Syekh Ahmad Yasin dibunuh, bagaimana pemimpin-pemimpin Hamas yang lain dibunuh. Semuanya menggunakan kecanggihan teknologi. Saya nak datang malam ni pun saya guna kecanggihan teknologi, guna GPS. Senang, tak payah. Syekh mana? Kanan kiri. Tak payah dah, tak ada dah. Zaman tu tak ada dah. Zaman satnaf, satellite navigation, menggunakan GPS. Teknologi apa ni tuan-tuan? Teknologi tentera. Presiden Amerika sign meluluskan bahawa teknologi ini boleh dikeluarkan dan boleh digunakan oleh orang-orang awam. Asalnya teknologi ketenteraan. Kita zaman dulu, masa Amerika dengan Rusia berlumba-lumba nak pergi ke angkasa, kita tak buat apa-apa. Akhirnya mereka menguasai satelit, mereka boleh teropong satu-satu benda apa yang tuan-tuan buat dalam rumah. Pembunuhan Osama bin Laden juga menggunakan kecanggihan teknologi. Dia shoot senjata dia boleh tengok berapa orang dalam tu, perempuan berapa orang, lelaki dewasa berapa orang, kanak-kanak berapa orang. Satelit boleh teropong tengok Osama bin Laden berjalan dalam kawasan halaman rumah. Di UK, tuan-tuan sekalian, masa saya berada di UK, bagaimana satu couple dia dituduh membunuh anak perempuan, couple ini Muslim. Dia bagi tahu dekat polis, rumah dia terbakar, anak dia terkorban dalam rumah. Tapi sebenarnya dia bunuh anak perempuan Muslim, dia bunuh anak perempuan. Polis bila dia interview suami dengan isteri, ada berlaku kontradiksi dalam statement yang diberikan kepada polis. Polis letak dia punya spy dia dekat dengan rumah, dia shoot satu alat dia, mendengar perbualan. Tak payah sama maya sekarang tu. Ada alat tembak dari jauh je, tembak signal dia masuk dalam rumah, dia boleh dengar satu-satu perbualan kita dalam rumah. Jadi
tuan-tuan malam ni ingat, buat sembang dalam rumah tu semua orang tahu. Kalau orang nak ambil tahu lah, kalau orang nak ambil tahu, Allah memang dah tahu lah. Tapi nak bagi tahu kat tuan-tuan, ejen perisikan dia semua ada alat-alat yang macam ni, semua canggih. UAV ini juga digunakan kereta kebal, dan cuba tuan-tuan bayang macam mana orang Islam Palestin nak lawan dengan kelengkapan senjata yang macam. Sebab tu sampai sekarang kita orang Islam menjadi umat yang hina. Sebab kita tak ikut kepada perintah Allah Ta'ala. Kita orang Islam ni kadang-kadang kefahaman kita ni pelik tuan-tuan. Kefahaman kita pelik. Contoh apa? Tuan-tuan datang ke surau malam ni naik apa? Naik unta kan? Ya, tuan-tuan tak naik unta? Tuan-tuan naik apa? Naik kenderaan. Paling lekeh motosikal. Kan? Dah apa naik kereta. Kereta macam-macam lah. Ada airconnya, ada CD, ada macam-macam dalam kereta. Bergantung kepada berapa harga kereta yang tuan-tuan pakai pada malam. Kenapa tuan-tuan tak pakai unta? Susah nak beli ke unta? Susah nak beli? Ya, sebab perubahan zaman, betul ya? Sebab perubahan zaman. Sebab tu tuan-tuan tak naik unta, tuan-tuan naik kenderaan moden. Tapi hari ini ada dua orang Islam yang masih percaya siwak tu sebagai sunat, lebih sunat daripada berus gigi. Ada? Boleh pakai, bawa datang semayang, nak takbir Allah Akbar. Dia gosok gigi dia. Adakah itu sunnah? Tuan-tuan baca buku Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Adakah itu yang diajar kepada kita? Tak, itu hanyalah alat. Yang Nabi ajar ialah kebersihan gigi dan mulut. Berus gigi dicipta dengan begitu canggih, moden. Struktur berus gigi itu supaya sampai ke belakang. Kayu suti tuan-tuan, dia bentuk dia tak boleh menyebabkan kita sampai sebagaimana berus gigi. Tapi kalau bercakap macam ni di setengah-setengah masjid tuan-tuan, saya kena buang. Kalau bercakap benda macam ni di setengah-setengah tempat, tak banyak kat sekarang dah orang dah moden. Tapi setengah-setengah tempat tak boleh terima. Kenapa? Kenderaan tuan-tuan boleh terima, tapi kayu sugi tuan-tuan tak boleh terima. Madu, apa ni, berpegang, Habbatus Sauda. Tuan-tuan baca Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah. Dia kata ya itu sunnah, memang itu sunnah. Tetapi kalau tuan-tuan sakit kanser, apa yang dia sunnah? Adakah makan Habbatus Sauda? Adakah makan madu? Yang Nabi kata Habbatus Sauda ubat bagi segala penyakit kecuali mati. Adakah orang yang sakit kanser hari ni dia kena makan Habbatus Sauda? No. Tuan-tuan kena pergi jumpa doktor pakar di hospital. Nak kena apa? Saya tak tahu istilah. Apa dia? Yang gugur rambut tu. Kemografi. Kena kemo. Adakah tuan-tuan nak kata kemo tu tidak sunnah? Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahawa apa yang ada pada zaman moden itulah yang sunnah berdasarkan ilmu yang semakin moden. Bab kenderaan kita boleh terima, kita tak naik unta dah. Tapi kenapa bila bab perubatan kita masih menganggap bahawa berpegang itu sunnah, tetapi pergi kemo di hospital tidak sunnah? Kenapa kita masih menganggap minum madu itu sebagai sunnah, tapi ambil vitamin, multivitamin dan sebagainya, B kompleks dan lain-lain sebagai tidak sunnah? Bukankah bahawa penemuan terbaru itu menunjukkan bahawa ilmu Allah Ta'ala bagi kepada manusia dengan lebih banyak? Kita explore ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia kefahaman yang macam ni. Itu yang betul. Hari ini menyebabkan kita tengok orang Islam bila berhadapan dengan musuh Allah Ta'ala, dia kalah, dia hina. Kerana kefahaman yang tidak benar, yang tidak tepat. Tuan-tuan jangan salah sangka, saya tak kata berpegang itu sebagai tidak sunnah. Sunnah, dia tetap sunnah. Madu pun tetap sunnah. Tuan-tuan minum pagi-pagi, saya pun minum pagi-pagi, itu sebagai sunnah. Tapi yang saya nak ceritanya ialah penambahan ilmu tu. Multivitamin, itu juga sunnah. B kompleks, itu juga sunnah. Perubatan zaman moden sekarang ni, setiap tahun, setiap 6 bulan kita buat check full screen dah. Kan? Kita buat check medical check up, screening secara penuh. Itu juga adalah sunnah. Kita jangan terikat kepada definisi lama. Muslimin muslimat sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan wala tahiku fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna
yarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Kita lawan dengan musuh Islam, tuan-tuan. Betul kita terkorban. Kita kalah, tapi musuh Islam juga terkorban. Mereka juga kalah. Kemenangan dan kekalahan itu silih berganti. Maka Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bahawa sesungguhnya sedangkan kamu mengharapkan daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan daripada Allah. Kita mengharapkan pahala daripada Allah, kita mengharapkan syurga daripada Allah, sedangkan mereka akan dihumpankan dalam neraka jahanam. Muslimin muslimat sekalian, mereka juga menangisi kematian orang-orang Yahudi yang terbunuh akibat daripada serangan Hamas. Maknanya pertempuran yang berlaku antara orang Islam dengan golongan Yahudi, termasuklah dengan golongan Ar-Rum dalam Al-Malhamah Al-Kubra, ialah satu pertempuran yang akan memakan korban antara dua pihak. Orang Islam pun ramai mati, orang bukan Islam pun ramai mati. Tetapi beza dia ialah yang kita akan ingat, kita akan mendapat anugerah daripada Allah Ta'ala manakala mereka berkati pada Allah. Tujuan ayat itu, tuan, dia nak bagi semangat kepada kita bahawa kalau kita cedera, musuh Islam juga cedera. Kita susah, mereka juga susah. Kita jangan ingat bahawa kita sahaja susah, mereka tidak susah. Mereka juga bersembunyi daripada serangan-serangan daripada pejuang-pejuang Islam. Baik, muslimin muslimat sekalian, yang dikatakan Al-Malhamah Al-Kubra, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana dalam pertempuran itu yang akan berlakunya ialah antara tentera muslimin dengan tentera Ar-Rum. Tentera Ar-Rum dan tentera muslimin ini kemudiannya berdamai. Perdamaian ini kemudian tidak lama yang menyebabkan berpecah antara tentera muslimin dengan tentera Ar-Rum. Dan sebahagian daripada tentera Ar-Rum kemudiannya memeluk ajaran Islam. Dan tentera Ar-Rum meminta kepada tentera muslimin supaya menyerahkan kembali orang-orang tentera Rom yang memeluk Islam. Tetapi mereka enggan kembali kepada pasukan asal mereka. Lalu tentera Rom yang memeluk Islam ini kemudiannya menentang tentera Ar-Rum. Para ulama bila membicarakan tentang hadis-hadis ini, dia buat analisa macam mana? Analisa macam mana? Tuan-tuan tengok ini. Tentera Islam dengan tentera kufar daripada belah barat, ada tak berlaku perdamaian? Ada? Ada berlaku perdamaian? Tuan-tuan bagi contoh. Antara ni kalau tuan-tuan masih ingat dulu, apa dia? Zaman Anwar Sadat, kan, Camp David, perdamaian antara Mesir dengan Israel. Siapa yang menjadi orang tengah? Iaitu Presiden Amerika Syarikat yang jadi orang tengah. Maka Mesir tuan-tuan mendapat bantuan daripada Amerika. Kalau saya tak silap, setahun dia dapat 1.5 bilion US dollar. Setahun tentera Mesir dapat. Sekarang ni selepas Mursi digulingkan, maka As-Sisi yang menjadi antara orang yang berpengaruh di Mesir. Tuan-tuan tahu apa yang jadi di Mesir sekarang? 1.5 bilion. Setiap tahun tentera Mesir dapat bantuan daripada Amerika. Dan kalau tuan-tuan tengok perkembangan di Mesir, tuan-tuan boleh tengok macam mana di Mesir hari ini. Parlimen Mesir meluluskan satu rang undang-undang yang menyatakan bahawa Parlimen Mesir tidak ada kuasa untuk review dan untuk audit bantuan Amerika 1.5 bilion kepada tentera Mesir. Tuan-tuan faham ke tak faham? Faham kan? Tuan-tuan bayang macam ni. Ni surau tuan-tuan, surau Al-Hijrah. Akaun tidak diaudit setiap tahun. Apa jadi? Apa jadi? Tuan-tuan tak tahu duit tu pergi belanja belah mana, duit keluar kat mana, tuan-tuan tak tahu duit masuk, tuan-tuan tak tahu apa jadi pada akaun, duit semua tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan faham kan? Macam itulah. Tentera Mesir dapat bantuan daripada Amerika. Tapi
mana boleh diaudit dan tidak tertakluk kepada pemeriksaan daripada Parlimen Mesir. Maknanya apa yang Al-Sisi nak buat kepada bantuan daripada Amerika, tiada siapa di Mesir boleh pertikaikan. Itu di antara kejahatan Al-Sisi. Nak tahu kejahatan Al-Sisi, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok pintu Rafah. Pintu Rafah di Palestin antara Gaza dengan Mesir. Zaman Husni Mubarak. Pintu dibuka atau tidak? Buka pun tuan-tuan sekalian, ambil syarat dia susah. Bantuan makanan tak sampai, ubat-ubatan, macam-macam masalah. Zaman Al-Sisi pun sama. Hanya setahun lebih dia tuan-tuan. Zaman siapa dia? Zaman Mursi. Zaman Mursi, tuan-tuan boleh cek, tuan-tuan boleh tanya kawan-kawan kita yang jadi sukarelawan di Gaza, tuan-tuan boleh tengok macam mana gembira penduduk Gaza apabila Mesir diperintah oleh Presiden Mursi. Tapi itulah tuan-tuan sekalian, presiden yang adil itulah yang kemudian digulingkan. Maka siapa yang baik sebenarnya dan siapa yang jahat sebenarnya? Kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun nahkumu bis-zawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita ada satu kaum yang menghukum manusia pada zahir. Yang mana yang tersembunyi, yang tak nampak, itu terserah kepada Allah Ta'ala akan urusannya. Kita kata Al-Sisi jahat sebab kita nampak bukti yang kita boleh nampak. Hak mana kita tak nampak, kita tak tahu. Kita kata Mursi baik, kenapa? Kerana itulah yang kita nampak. Yang kita tak nampak, kita tak tahu. Tuan-tuan kena ingat bahawa orang Islam ada di golongan munafik. Jatuhnya Baghdad kerana Ibnu Al-Qami yang memperdayakan Khalifah Al-Musta'sim billah. Bukan Muqtasim orang lain. Ini Al-Musta'sim billah, Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir. Masa itulah jatuhnya Baghdad dengan peranan daripada Ibnu Al-Qami. Muslimin muslimat sekalian, Ibnu Al-Qami inilah yang menjemput tentera Tatar, tentera Mongol, Ulam Khan datang menjatuhkan Baghdad. Dia bercita-cita nak ganti Khalifah Al-Musta'sim billah. Tetapi Ulam Khan macam ni, dia takkan percaya kepada si hipokrit macam ni. Kalau dia boleh mengkhianati khalifah dia sendiri, maka dia juga lebih lagi boleh mengkhianati bangsa Mongol. Sebab itu Ulam Khan membunuh Ibnu Al-Qami. Muslimin muslimat sekalian, berbalik bercerita kita tadi, kita tengok bagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa akan berlaku tentera Rom yang masuk Islam kemudian menyertai mujahidin, lepas itu pula mereka di kemudiannya menentang balik tentera Rom. Sekarang kita tengok tuan-tuan sekalian, Amerika duk tolong beberapa buah negara Islam. Adanya yang kita kata perdamaian, quote and quote, perdamaian antara tentera musuh dengan tentera Islam. Arab Saudi bila dilanggar oleh Kuwait, kita tolong dengan siapa? Kita tolong dengan Amerika, sehingga berlaku perbezaan fatwa antara Syekh bin Baz, pengurusi Lajnah Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta kerajaan Arab Saudi, dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang tidak bersetuju dengan fatwa bin Baz yang membenarkan kerajaan Arab Saudi menjemput tentera Amerika datang ke Arab Saudi menolong kerajaan Arab Saudi bagi berhadapan dengan tentera Iraq yang melanggar Kuwait. Bukankah itu menunjukkan bahawa ada perjanjian damai di antara tentera kufar dengan tentera muslimin? Tapi satu lagi peringkat yang Nabi sebut ialah kemudian tentera-tentera, bagaimana tentera Ar-Rum ini kemudian memeluk Islam, dan kemudian mereka ini kemudian yang menentang tentera Ar-Rum. Para ulama mutaakhirin yang membuat analisa terhadap hadis-hadis dalam bab fitnah akhir zaman, khususnya yang berkaitan dengan Al-Majidun yang kita bincang pada malam ini, menyatakan bahawa cuba kita tengok mujahidin yang ada sekarang. Tuan-tuan tengok mujahidin yang ada sekarang, adakah kesemuanya bangsa Arab? Adakah kesemuanya bangsa yang original dia tu Muslim, asal
memeluk Islam dan menyertai mujahidin di beberapa tempat di dunia ini. Tuan-tuan tengok bagaimana Anwar Al-Awlaki, kisah Anwar Al-Awlaki yang dibunuh dan dibunuh keluarga dia oleh UAV milik Amerika. Keluarga Al-Awlaki, mereka ni rakyat Amerika, tapi mereka dibunuh oleh kerajaan mereka sendiri, dan mereka dibunuh dengan menggunakan UAV milik CIA. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet bagaimana seorang wanita yang bukan beragama Islam yang mengkritik keras Barack Obama di atas sikap Barack Obama yang membunuh rakyat dia sendiri, iaitu merujuk kepada keluarga Al-Awlaki. Tuan-tuan tengok bagaimana mujahidin Syria. Sekarang di internet tuan-tuan tanya Syekh Google, tanya Syekh Google, type dan Google tu mujahidin Syria. Tuan-tuan tengok yang ada di Syria sekarang ni, adakah semua mujahidin itu berbangsa Syria? Adakah semuanya berbangsa Arab? Setengah-setengah tu. Cuba tuan-tuan tengok, berbangsa Amerika, orang putih yang masuk Islam. Istilah kita orang Melayu, mereka ni mu'alaf, mereka ni revert sebenarnya, mereka kembali kepada Islam. Mereka asalnya tidak ada agama, asalnya Kristian, tapi memeluk Islam. Kemudian bila berlaku beberapa peristiwa di Afghanistan, di Iraq, di Syria dan sebagainya, mereka terasa terpanggil, lalu mereka menyertai mujahidin, dan mereka sekarang menentang kerajaan mereka sendiri. Tidakkah itu seolah-olah apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu tentang al-malhamah al-kubra, tanda-tanda al-malhamah al-kubra, apabila tentera Ar-Rum memeluk Islam dan menyertai tentera muslimin dan menentang kembali tentera Ar-Rum, sedangkan Nabi menyatakan tentera Ar-Rum meminta kepada tentera muslimin supaya menyerahkan tentera Ar-Rum yang menyertai tentera muslimin, tetapi mereka enggan kembali kepada tentera Ar-Rum. Bukankah mujahidin yang berbangsa Inggris sekarang ni, yang berbangsa Amerika, yang memeluk Islam, mereka enggan kembali kepada kerajaan mereka yang asal? Bukankah mereka enggan kembali kepada negara mereka yang asal? Bukankah sekarang ni mereka lah yang berjuang bersama-sama dengan orang-orang Islam bagi berhadapan dengan tentera-tentera yang soleh, yang menzalimi orang-orang Islam? Tidakkah ini menunjukkan kepada kita bahawa alamat-alamat kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin hamil? Muslimin muslimat sekalian, dah sejam setengah tu, dah sejam setengah. Kalau tuan-tuan ada soalan, jika tidak ada soalan, saya dapat kesimpulan. Semua benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, Nabi menyebut secara umum. Nabi sebut secara umum. Cuma hanya ada beberapa benda sahaja yang Nabi sebut secara khusus. Nama tempat disebut secara khusus, tentera yang terbaik daripada Madinah itu disebut secara khusus, Konstantinopel disebut secara khusus, Damsyik disebut secara khusus. Itu antara contoh beberapa benda yang Nabi sebut secara khusus. Tapi dalam banyak hal keadaan Nabi tak sebut secara khusus. Nabi sebut secara umum. Sebagaimana cara Al-Quran, dia menceritakan kepada kita disebut secara umum. Ada beberapa benda yang disebut secara khusus, tapi banyak benda yang disebut secara umum. Tujuannya muslimin muslimat sekalian supaya kita ini sentiasa bersedia. Kita ini sentiasa bersedia. Sama ada benda yang berlaku di Damsyik sekarang, benda yang berlaku di Syria, yang Bashar buat sekarang, adakah dia benar-benar sebagai tanda yang sangat hampir kepada al-malhamah al-kubra, berlaku peperangan yang paling besar ni, ataupun tidak, kita tak tahu. Tapi kita kena bersedia. Bersedia macam mana? Bukan nak suruh tuan-tuan cari senjata, bukan. Tapi nak minta tuan-tuan
muslimat sekalian, dalam satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Muslim. Hadis itu panjang, tapi tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim, tuan-tuan cari dalam bab tentang tanda-tanda kiamat, fitnah. Sebelum berlakunya kiamat, tuan-tuan akan jumpa satu hadis yang sangat panjang dalam Sahih Muslim, tapi saya nak ambil satu je, hak ujung yang Nabi menyatakan bagaimana kiamat bila dia berlaku, dia akan datang satu angin. Dia akan datang satu angin. Angin ini akan membunuh semua orang yang beriman. Dia akan mematikan semua orang yang beriman. Iman kecil macam mana sekalipun, asalkan dia ada iman, dia akan mati. Yang tinggal semua orang yang tidak ada iman. Tapi yang saya nak ambil satu, tuan-tuan sekalian. Satu yang saya sebut. Antara yang Nabi sebut ialah orang yang berzina di khalayak ramai. Betul, hari saya nak tanya tuan-tuan, hari ada orang yang berzina di khalayak ramai? Ada orang yang berzina di khalayak ramai? Ada. Saya percaya tuan-tuan semuanya orang baik, sebab tuan-tuan datang malam, jadi tuan-tuan bela. Kan? Tuan-tuan bela. Ada apa? Semayang ada tu imam, ada tu bilal, ada mahdi, beramai-ramai, berjemaah, ada apa? Kita pun bela kan? Kita bela. Tapi kalau tuan-tuan ada kawan yang biasa pergi ke Thailand, pergi buat benda-benda maksiat, cuba tuan-tuan tanya. Ada orang yang berzina, dia di sebelah, kawan di sebelah. Ada? Ada. Dia pakai 3-4 orang je. Aku ambil satu, engkau ambil ni, aku ambil ni. 3-4 orang dalam satu bilik. Itu di khalayak ramai. Dia tidak bersendirian. Dia berzina tidak bersendirian, tapi berzina di hadapan orang. Orang boleh tengok dia berzina. Tak payah cerita pasal orang putih dan sebagainya. Satu. Betul tak ada ini kan? Yang buat parti seks bebas kan? Dan seorang khabar pun ada kan? 2. Nombor 3 ya tuan-tuan. Nombor 3, orang yang melakukan perzinaan, dia rakamkan zina yang dia buat, dia post dalam internet. Sama ada dia sendiri yang post ataupun orang lain yang tolong post dalam internet. Hampir satu dunia boleh tengok zina yang dia buat. Tuan-tuan dan sekalian, orang yang macam dia kena ingat. Sebab dalam hadis Sahih Muslim tadi, Nabi menyebut di ujung tu, hampir semua orang mati yang beriman. Hampir semua orang mati. Dalam hadis lain Nabi kata, siapa yang berzina, masa dia berzina tu dia tak ada iman. Menyebabkan para ulama terbahagi pada 2. Yang pertama mengatakan bahawa ada iman, cuma masa dia berzina tu dia tidak layak dipanggil sebagai orang beriman. Tapi pendapat yang kedua kata, memang siapa yang berzina, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kerana kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, dia takkan berzina. Tuan-tuan, tengok hadis yang ujung tu. Tuan-tuan tengok hadis yang ujung tu, kita hari ini termasuk dalam golongan. Na'udzubillah. Manusia ni kalau buat jahat, biasanya dia malu. Dia takkan rakam, dia takkan tinggalkan sebarang kesan. Itu yang biasanya manusia yang waras, manusia yang siuman. Tapi manusia yang dah tak siuman, dia buat jahat pun dia rakam. Saya jadi lawyer tuan-tuan di mahkamah syariah, boleh tengok video yang dia rakam, dia berzina dengan orang lain. Zaman sekarang smartphone macam-macam boleh buat kan? Dia dah berzina ni, dia rakam sendiri. Lepas tu dia balik rumah dia tidur dengan isteri dia. Isteri dah boleh agak dah. Suami kalau jahat, isteri boleh agak? Boleh agak? Takkan boleh agak. Anak kita, anak sihat tak sihat? Boleh agak tak anak sihat? Boleh agak. Anak tak sihat, mulut hujung, geram, itu anak tak sihat. Kita boleh agak walaupun kita tak test lagi temperature dia, tak test lagi, tapi tengok reaksi tahu lah anak ni demam ni. Suami kita pun boleh agak kan, walaupun tak nampak kesan yang jelas, tapi pesen dia, style dia balik, tak boleh agak dah. Setiap kali bunyi telefon, oh tak dengar signal tak ada, pun keluar jauh.
Suaminya selalu jawab telefon dalam bilik gelap, tutup lampu lah. Jenis lagu tu lah. Tak katakan isteri, tak katakan suami dan isteri pun lagu tu. Juga isteri yang dulunya elok dengan suami, tiba-tiba lain cara dia. Suami terkesan, suami boleh tahu. Isteri yang curang boleh agak, tuan-tuan, boleh agak. Manusia ni dia ada tanda. Baik, cerita setakat. Bila dia balik ke rumah, telefon dia duduk di katil, dia dah tidur. Isteri dah memang dah syahwat sangka lama dah. Ambil telefon, buka video, tengok tu dia kan. Dia buat benda yang terkutuk, dia pergi rakam. Sekarang ni senang, video tu dia send, dia forward dekat telefon kakak dia. Suami dia sedap, oh kamu buat apa, kau buat apa? Tak ada buat apa, tak ada buat apa, tak ada buat apa. Rupa-rupanya rakaman dia dah send dekat kakak dia. Yang tu tuan, pergi mahkamah, hakim tengok, saya tengok, orang apa tengok. Orang lain tengoklah, orang yang terlibat saja dia tengok. Tidakkah itu nama dia zina di khalayak ramai? Orang boleh tengok dah hang buat apa. Macam mana gaya hang. Ni orang ni. Gaya kamu tu orang tengok. Tuan-tuan sekalian, takutlah kepada apa yang telah diberikan amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin sekalian. Jadi secara ringkasnya, semua benda tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan baca balik ke siapa yang ada akses pada internet, tuan-tuan boleh tengok sendiri macam mana tanda-tanda kepada Al-Majdun, kepada Al-Malhamah Al-Kubra. Tuan-tuan boleh tengok lebih detail tentang hal ini. Tetapi apa yang saya nak buat pada malam ini, saya nak ajak tuan-tuan sekalian ialah untuk mengenali sepintas lalu tentang Al-Malhamah Al-Kubra. Dan adakah kita orang Islam hari ini bersedia untuk berhadapan dengan peperangan yang paling besar? Sebahagian fuqaha berpendapat bahawa kerana besarnya Al-Malhamah Al-Kubra akan menyebabkan semua benda dalam dunia ini musnah. Semua benda dalam dunia ini musnah. Dan sebahagian fuqaha mengatakan bahawa pertempuran pada Al-Malhamah Al-Kubra akan menggunakan kuda atau menggunakan panah. Wallahu a'lam. Ini hanyalah berbentuk spekulasi. Tidak ada dalam hadis Nabi. Tidak ada dalam hadis Nabi. Nabi hanya memberikan beberapa tanda secara umum. Cuma para pengkaji yang membuat analisa dan dibandingkan dengan beberapa nas yang ada dalam agama lain yang menunjukkan bahawa semua tiga agama ini percaya kepada berlakunya peperangan paling besar yang akan memusnahkan dunia. Jadi muslimin muslimat sekalian, saya minta maaf di atas sebarang kekurangan, dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih, hargaan kepada Tuan Haji Fadli, kepada Tuan Imam, kepada Tuan Haji, kepada Tuan Murusi, AJK semua kerana memberi ruang kepada saya pada malam ini. Dan syukur kepada Allah Ta'ala, moga-moga apa yang kita dengar, yang kita bincang pada malam ini, kita akan ambil iktibar. Dan saya sebagai manusia tidak sunyi daripada kesalahan. Jika ada mana-mana bahagian yang saya sebut pada malam ini ada kesilapan, ada kekurangan, tugas tuan-tuan ialah buang bahagian-bahagian yang silap, ambil hanyalah pada bahagian yang benar yang betul. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.